Rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. InsyaAllah kita sama-sama memulakan dengan membaca surah Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma ighfir lana wa li ikhwanina allazina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu. Rabbana innaka ra'ufur rahim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una. Allahumma anfa'na bima 'allamtana. Allahumma zidna 'ilma ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Oh. Tutup pun boleh. Dia bising sikit lah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, bersyukur pada Allah Subhanahu Wa Taala. Pada pagi ini alhamdulillah kita sama-sama lagi insya-Allah akan mempelajari perkara yang kedua di dalam Islam kita selepas daripada Al-Quran, iaitu As-Sunnah. Itu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi alhamdulillah kita bersyukur kerana Allah Taala masih lagi memberikan mengekalkan Al-Quran dan juga mengekalkan As-Sunnah kepada kita sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi umat-umat lain sebelum daripada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mereka ini telah diberikan juga kitab dan diberikan nabi-nabi, tetapi mereka ini tidak dikekalkan. Allah Taala tak jamin untuk mengekalkan kitab-kitab sebelum daripada Al-Quran, kerana Allah Ta'ala memang nak menjadikan Al-Quran inilah sebagai perkara yang sepatutnya semua manusia ni pegang selepas daripada turunnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, selepas diwahyukan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi alhamdulillah Allah Ta'ala telah berfirman dalam Quran, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Sesungguhnya kamilah turunkan Quran dan kamilah yang menjaga Quran tu. Jadi antara yang dijaga oleh Allah Subhanahu Wa Taala ialah Quran dan kemudian As-Sunnah. Jadi Allah Taala telah menjadikan penyebab-penyebabnya untuk menjadikan As-Sunnah ini terpelihara, iaitu dengan menjadikan ada manusia-manusia yang menghafal sunnah ini dan kemudian menuliskannya apabila tulisan telah wujud. Tetapi sebelum daripada tu selama beberapa ratus tahun sunnah ini dihafal saja, tak ditulis. Di zaman Nabi pun Nabi pernah melarang sahabat yang nak menuliskan hadis ni kerana ditakuti bercampur dengan Quran. Jadi takut bercampur aduk pada masa itu tahu mana satu Quran, mana satu hadis. Jadi takut macam tu. Sebab semuanya keluar daripada mulut Nabi. Nabi yang bercakap. Jadi Nabi tak bezakan, sahabat dapat bezakan mana Quran, mana hadis hanya berdasarkan kepada Nabi baca dalam sembahyang ataupun tidak. Itu. Jadi kalau Nabi baca dalam Quran, itu adalah Quran. Kalau Nabi tak baca dalam Quran, dalam solat, maka itu adalah maknanya bukan Quran. Jadi insya-Allah kita ni semua tak tahu kan tau. Quran pun tak tahu, hadis pun tak tahu. Sebab mungkinlah sebabnya mungkin dalam solat tarawih biasanya ialah akan dibacakan Quran tu semua sekali satu bulan Ramadan tu. Semua? Ya, semua.
Kalau di negeri Arab lah sampai sekarang ni ada setengah-setengah tempat. Saya tak tahu di sini ada tak ada. Di Indonesia ada. Di Indonesia ada je. Sampai pukul pagi. Satu malam pun ada kan di Indonesia kan. Yang 1 minit pun ada juga. Jadi maknanya dia baca macam tu kan. Kalau di setengah negeri Arab tu dia baca 3 juzuk untuk tarawih. Kita qul huwallahu je lah kan. Sebab kita orang Melayu kan rajin sikit. Sabar je lah. Tapi tak sampai 30 juzuk. Tapi alhamdulillah lah. Okey lah insya-Allah. Jadi macam itulah yang dibuat oleh Nabi dulu. Jadi bila Nabi baca tu sahabat tahulah ini Quran. Sebab Nabi tak akan baca yang bukan Quran. Hadis dia tak baca dalam sembahyang. Gitu kan. Jadi suara tak keluar dah. Ustaz mau air panas? Okey lah. Tak keluar. Ya. Kalau hadis Rasulullah adakah yang membaca waktu khutbah Jumaat? Semua yang Nabi cakap di dalam khutbah tu semua tu hadis. Kita ni saya cakap saya yang banyak. Kemudian saya baca hadis, kemudian baca Quran. Contoh Tapi Nabi semua yang Nabi cakap tu semua tu Quran. Semua tu hadis. Apa yang asal dia cakap hadis? Ya, betul. Semua hadis kan? Yang Rasulullah. Jadi semua daripada awal tu Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semua daripada awal yang Nabi khutbah tu yang keluar daripada mulut Nabi selain daripada Quran adalah hadis lah. Automatically gitu jadi kita ni tak banyak dengar hadis. Sahabat-sahabat ni setiap hari dengar hadis. Nabi bercakap je hadis. Kemudian Nabi buat pun hadis juga. Jadi Nabi tengok, sahabat tengok Nabi buat apa. Nabi buat ni ke, Nabi pakai pakaian warna ni ke, Nabi buat macam ni ke, rambut dia macam tu, semua tu hadis. Macam tu. Sebab Nabi dia tak buat apa ni, dia maksum. Kan maksum maknanya dipelihara daripada dosa oleh Allah kan. Jadi semua benda yang Nabi buat tu itu adalah hadis. Sunnah tu sudah tahu. Betul. Semua tu sunnah. Mudahlah kan orang zaman dulu kan. Tapi dia orang pengingat susah. Pengingat lah. Ya sebab mereka tengok hari-hari kan. Saya tengok saya tengok hajah katakan hari-hari kan. Setiap minggu. Ada seorang tu dia tak tulis, banyak dia tak tulis. Dia sampaikan kan. Ingat tak? Kemudian dia sampaikan pada orang. Kata kan? Sudah tuntut dia. Kalau Indah dah tahu, orang mesti kita dah tahu kan. Betul. Sekali Ustaz yang sampaikan banyak. Zaman orang kali sebab timbul sahih tak sah. Yang timbul sahih tak sahih tu kerana orang yang menceritakan tu kadang-kadang tak cukup syarat. Anda cukup syarat. Tak cukup syarat. Contohnya orang tu pernah menipu dalam hidup dia. Pernah menipu. Si A tu pernah menipu. Pernah menipu, bukan selalu menipu. Kalau dia menipu sekali pun, maka orang tu di reject lah. Walaupun apa yang dia cakap, dia ceritakan tu betul. Jadi ceritanya tak boleh diterima. Tak semestinya ceritanya bohong. Gitu. Faham? Dia beza kan? Ceritanya tak boleh diterima. Betul. Kadang-kadang sebab tu ulama kata kadang-kadang maknanya betul, satu perkara makna betul, tetapi hadisnya tidak betul, dia bukan hadis. Contohnya ada minggu lepas ada seorang tanya saya, siapa yang mau baca buku maka syaitanlah gurunya. Pernah dengar ke? Ada yang pernah dengar ke? Pernah dengar? Sesiapa yang tidak ada guru maka syaitanlah gurunya. Gitu dia punya tu. Jadi masalah dia ada seorang syekh, bukan seorang syekh lah, seorang ustaz lah dalam YouTube. Sekarang banyak ustaz YouTube kan. Maksud saya pun jadi ustaz YouTube juga tu, YouTube. Tapi saya tak nak tengok pada dia, nak tengok sini. Jadi ada seorang ustaz, dia cerita, dia sebut, saya pun dengar juga. Dia sebut, dia kata sesiapa yang tidak ada syekh, man la syaikha lahu fasyaitanu syaikhu lahu. Siapa yang tidak ada guru maknanya syaitanlah menjadi gurunya. Dan dengar kan?
Dia sebut itu adalah hadis, dia kata berkata Nabi. Jadi sebenarnya saya pun ada orang tanya selepas itu, kemudian dia hantar link video tu, kemudian saya tengok, check semua, memang bukan hadis. Bukan hadis. Cuma maknanya dia bukan hadis. Bila sebut bukan hadis, maknanya tidak sah lah daripada Nabi. Cuma adakah perkataan tu betul ataupun tidak betul, tu cerita lain, tu perbincangan lain. Tidak semestinya yang Nabi tidak kata tu tak betul. Faham ke tak? Hari ni mendung, tu bukan hadis kata-kata saya, tapi betul tak? Betul lah, hari ni mendung. Maknanya tak semesti kata-kata saya tak betul. Okey. Jadi kalau kata-kata ulama mungkin betul, mungkin salah. Contoh, ada hadis lagi, doa yang selalu kita baca, Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna tiba'ah. Ada kan selalu dalam radio, dalam TV, dalam TV radio 93.3, 49.1, 94 radio Islam. Dia baca doa tu betul. Cuma dia bukan hadis sahih gitu cuma betul. Jadi macam itulah tak semua yang bukan Nabi tu tak betul, tapi yang Nabi semua betul. Gitu. Tapi ada yang daripada Nabi yang masih terpakai, ada yang tidak terpakai. Gitu pula. Banyak complicated sikit. Complicated. Tak. Boleh faham tak? Tak boleh faham tanya. Ada yang Nabi cakap, semua yang Nabi cakap betul. Satu semua yang Nabi cakap betul. Cuma ada perkara-perkara yang Nabi cakap tu sudah tidak terpakai lagi. Sebab apa? Sebab mungkin awal Islam perkara ni pakai, lepas tu dah tak pakai dah. Zainab hijrah bersama Nabi atau tidak? Zainab anak Nabi? Tidak. Anak Nabi berapa ramai? 6 orang kan? 2 lelaki mati. Betul? Zainab, Ruqayyah. Ini tes ilmu dah dulu pagi-pagi ni. Zainab, Ruqayyah, Umi Kulsum. Ibrahim, Yes. Yang lelaki setelah mati masa kecil-kecil kan, masa dah mek. Yang tinggal perempuan. Perempuan mati di Mekah 1. Betul Ruqayyah. Kemudian tinggal 3 anak perempuan. 3 anak perempuan ni berapa orang yang hijrah bersama dengan Nabi selepas Nabi berapa hari? 2 orang saja, Fatimah dan Ummu Kulsum. Okey, tinggal seorang Zainab. Kenapa Zainab tak hijrah? Sebab suami dia tak benarkan. Belum Islam kan? Suami dia belum Islam. Bukan sekadar belum Islam, suami dia tu penjahat lagi, samseng. Pergi perang lagi kan? Pergi perang Badar kan? Bukan pergi perang Badar sebelah Islam, sebelah kafir. Dah lah dia tu kafir, pergi lawan pula. Maknanya, jadi lepas tu dia kena tawan kan? Suami dia tu kena tawan. Jadi tawanan orang Islam. Bila dia kena tawan, dia kena bayar ransom kan? Tebusan. Nabi kata siapa yang ada duit, minta kepada keluarga di Mekah tu hantar duit, tebus. Isteri dia hantar kan dia hantar loket tu, Khadijah punya tu. Jadi Nabi tengok terkejut kan tak? Ya Allah, ini loket rantai leher Khadijah ni. Jadi Nabi cakap minta izin, kata boleh tak, kata sebab kalau tak jadi barang gadaian lah, kena jadi barang Baitul Mal kan. Jadi dia tengok minta izin supaya sahabat-sahabat semua benarkan, hantar balik je suami Zainab ni, supaya dan tak perlu ambil rantai ni. Jadi sahabat semua benarkan, lepas tu dia hantar balik. Tapi syarat dia, Nabi kata awak mesti benarkan anak aku tu hijrah kan. Lepas tu dia balik, lepas tu dia hijrah kan, dia benarkan. Jadi maknanya sini tu hadis kan? Hadis lah sebab Nabi bercakap kan. Tapi maknanya kan, Nabi hijrah tapi dia masih kahwin, tak bercerai, suami kafir, dia Islam. Jadi masa tu dipakai. So, masa tu dipakai lagi hukum tu. Boleh masa hidup sama orang bukan Islam betul. Kahwin Islam dengan non Muslim boleh masa tu. Ni bukan Indonesia, bukan.
Tapi sekarang Ni di zaman Nabi ni cerita ni jadi maknanya hadis, tapi hadis tu tak terpakai lagi lah. Sebab dah turun ayat selepas daripada tu kan. Tak boleh lagi lah kahwin kecuali ni. Dia tercerai dengan sendiri. Sudah tu contoh-contoh Ada hadis yang boleh dipakai, tapi ada boleh hadis tak boleh pakai dah sebab hukum dia terbatal. Tapi kalau kata-kata ulama pula yang bukan hadis Nabi, tak kiralah sahabat ke, kata tabi'in ke, kata siapa-siapa selain daripada Nabi, dia tu mungkin sahih, mungkin tak sahih. Kata-kata tu nombor satu. Yang keduanya, mungkin betul, mungkin tak betul, sebab bukan Nabi kan. Jadi contohnya yang tadilah, kata-kata yang siapa yang tak ada guru maka guru lah, siapa yang tak ada guru syaitanlah gurunya. Itu kata-kata ulama, bukan kata-kata hadis, bukan hadis. Jadi mungkin betul tak, mungkin tak betul tak, mungkin boleh jadi betul, boleh jadi tak betul. Jadi ulama tafsirkan dia boleh jadi betul, boleh jadi tak betul. Gitu. Kalau orang tu langsung tak belajar apa-apa, tak tahu apa-apa kan, tiba-tiba nak belajar sini dan dia pun confuse dia pun dipakai juga, maka tu jadi syaitan. Tu yang kata syaitan tu maksudnya. Bukan ada dhaif tu dia depend. Ada dhaif tu dia ada 30 apa panggil lebih daripada 30 level. Level dhaif 1, dhaif 2, dhaif 3, dhaif dahsyat, dhaif sampai ke kasut ada. Dhaif dekat-dekat nak sampai atas meja pun ada juga itu. Maknanya dhaif yang ulama kata kalau dhaif tu tidak terlalu teruk. Ada juga dhaif yang kurang teruknya tidak teruk sangat, teruk sikit-sikit saja. Kalau Hasan tu boleh. Dia dhaif. Hasan ni dah selepas dhaif dah. Dia 3 kan, mana lah. Ada maka kita. Kita ada belajar. Macam ni lah kita kata, lebih kurang anak tangga. Tangga macam tu. Macam tu. Ini sahih. Ini hasan. Ini dhaif. Jadi yang boleh terima sampai setakat ni untuk hukum. Sini. Kalau sini kemarin dhaif kan, saya katakan ada lebih daripada 30 tu, dia adalah dia paling teruk sekali sini dipanggil hadis maudhu'. Yalah. Apa jawinya Ustaz? Maudhu'. Mau jawi lagi? Dhaif. Mau. Ini hasan. Hasan lah. Ini sahih. Gitu. Jadi kalau untuk hukum ni apa maksud dia? Hukum lah. Sunat Melayu, sunat, wajib, makruh, haram, mesti sini. Mesti paling kurang hasan. Paling kurang. Dan ke atas kan? Maksudnya apa tu? Apa dia tu? Maksudnya apa? Untuk digunakan sebagai hukum. Contoh kata dia kata sunat kita berbuat begini. Itu hukum tu. Contoh kata apa dia? Sunat kita belajar hari ni. Hukum tu. Dari hadis hasan. Itu mesti hasan. Mesti hadis tu mesti hasan kat atas. Sekurang-kurangnya at least. Betul. Hadis yang hasan. Cuma yang siapa aja tanya tadi kan? Siapa tanya dia tak? Kalau kita dhaif boleh tak kita buat? Kita nak beramal dia panggil. Kita nak buat, saya nak buat. Boleh tak? Boleh. Ni. Dhaif yang tidak dahsyat sangatlah. Yang dhaif okey. Kalau dhaif dah teruk sangat ni tak boleh lah. Contohnya kita nak beramal selepas daripada sembahyang, saya nak baca macam ni kan. Boleh buat. Walaupun hadis ni dhaif. Macam mana Ustaz? Ya? Macam yang lepas Isya 4 rakaat sunat itu sama dengan macam ba'diyah. Sama macam umpama itu kadar punya pahalanya. Itu pahala-pahala biasa sinilah biasa. Tak boleh hujah hukum, maknanya tengok Nabi pun cakap, jangan cakap macam tu. Sebab apa? Sebab hadis tu dhaif. So artinya dibuat harus atau Boleh. Boleh harus. Tapi apa boleh dibuat? Tapi jangan tak boleh berhujah dengan orang. Tak boleh kita beritahu Nabi pun buat. Sebab apa? Nabi nak buat dah. Silakan. Okey.
pahala serah pada Allah lah kan Kalau ikhlas tu insya-Allah dapat pahala insya-Allah. Kalau benda tu baik. Lagi okey. Ada lagi? Bagi faham betul-betul Kalau yang amalan-amalan dari ulama-ulama dah, itu ulama yang masaan ni. Ya. Itu boleh diikut. Boleh. Boleh diikut selagi mana tidak bertentangan dengan clear syariat lah kan. Kalau misalnya kata contoh apa, minta laknat orang ke, boleh tak boleh? Tak boleh. Kalau laknat orang Islam tak boleh lah. Kalau orang kafir pun tengok. Kalau orang kafir yang jahat tu boleh. Sebab Nabi SAW pernah melaknat Ra'lin wa Zakawan. Ada dua Bani Arab tu yang dia ni bunuh kan. Bunuh para sahabat kan ada kan. 40 orang dia kata kan, ataupun lebih yang dibunuh, dipanggil Bi'ru Ma'unah tu. Peristiwa Ma'unah kan ada kan, dia hantar untuk mengajar Quran, lepas tu dia bunuh semua tu. Lepas tu Nabi baca kunut selama sebulan melaknat tu bangsa tu. Ada kan, pernah dengar? Saya belum pernah. Yang dah ke mana Ustaz? Ke negeri mana yang Itulah orang Badui di padang pasir. Tapi ada band itu. Tapi nak ceritanya boleh lah benda tu. Boleh lah. Jadi macam tu lah. Jadi tapi kalau yang lain tak boleh lah. Saya nak marah kepada seorang tu, saya pun baca doa. Ya Allah, laknatlah dia, tak boleh lah. Itu Menyangga parking. apa? blok parking. Oh, blok parking. Jangan. Dah pernah malam anda yang berani. Ada lagi soalan? Ya. Saya nak Rasulullah Ya. sekali rupanya kisah cintanya tu macam really menarik pengorbanannya tu. Arah lakinya tu lah. Habis tu kan ada terus Islam dan dia nikah kan. Betul. Lepas tu suami dia pindah. Lepas tu dia masuk Islam. Bagus lah lepas tu. Oh, ada kisah cinta. Ada Rasulullah memanggil. Kadang-kadang orang tu buat cerita sikit. Kan ada di Malaysia, ada buku kan. Buku siapa nama? Allah Akbar. Dia buat buku siri-siri sahabat si Abdul Rahman Talik apa. Allahu Akbar. Dia banyak buku tu. Buku tu dia kadang-kadang buat macam novel sikit. Benda bukanlah macam tu, dia macam topak-topak sikit supaya nak bagi cerita tu macam cerita. Rasulullah tu dia ada memanggil Puteri Zainab patut nama Ustaz. Pasal ya lupa sudah namanya, dipanggil anaknya tu. Lupa. Okey, jadi kita beralih kepada hadis yang ke-15. Macam-macam. Itulah sebab Ajah datang. Nanti Ajah datang, nanti dia kata tak start lagi. Ya, belum start lagi, tengoklah ni. Macam-macam soalan dia tanya ni. Kedimah. Kalau nasib baik datang, kalau tak habis-habis ni. Ustaz, ini perkiraan Ustaz berapa lama ni Ustaz? Ni, depend. Kalau laju, esok habis. Agak-agak kalau kita kata 2 lah kan. Kalau kita ada sekarang ni ada 15, maknanya kita ada lagi 25. Maknanya 25, 24 ada 12 kali 12 maknanya setengah tahun. Campur tolak raya, tolak apa ni, tolak puasa. 5 tahun Ustaz. Boleh laju tapi dia boleh menyoal Ustaz. Nanti kan tak belajar. Menyoal. Baik tanya YouTube kalau macam tu. Yang mana? Saya suka belajar soal itu. Kita tak boleh nak clarify kan, kita faham ni betul tak betul. Betul tak Baguslah kalau tanyalah ni. Kalau saya kata apalah Hajah ni tanya soalan tu, saya tak jawab lah. Ataupun nanti masa makan, kita panjangkan masa makan nanti. Kita sejarah sembahyang Jumaat. Okey, hadis yang ke-15. Al-hadis al-khamis asyara. Hadis diriwayatkan oleh Abu Hurairah. Ni insya-Allah setiap daripada periwayat ni paling kurangnya kita tahu lah latar belakang dia sikit-sikit lah. Tengok. Abu Hurairah daripada mana aja? Tanya soalan, saya tanya soalan. Daripada Arab. Betul. Betul Arab. Tapi daripada mana? Kawasan mana? Yaman. Yaman. Insya-Allah betul. Betul.
Betul. Betul. Alhamdulillah. Weh, cuba-cuba ke? Ke tembak-tembak aje. Asalnya orang-orang wali-wali Allah, Banyak dari Yaman. dari sana. Ini Ah, ya. semua ni sudah banyak ke Tarim. Iya ke? Pernah pergi ke Tarim? Yes. Niat sudah Ustaz, tunggu panggilan. Tapi Tarim tu lain. Tarim tu Hadramaut nama dia. Yaman. Dia dulu dia lain-lain dulu. Dulu Yaman ni sebelah sini, sebelah barat, ya, sebelah Sana'a. Kalau situ dia tak panggil Yaman dulu. Sekarang ni sebab negara jadi satu, jadi sebab tu dia jadi Yaman. Faham ke? Dia macam ni negara dia. Ni. Dia macam tu. Dulu dia macam ni. Dulu dia ni, sini Hadramaut, sini. Sini Yaman. Sebelah sini ni Oman, ni sini sebelah sini. Dekat Oman ada. Betul. Dalam zaman dulu apa namanya? Hadramaut nama dia. Mana tu tempat Ada hadis sebut Hadramaut. Orang boleh pergi situ memang matilah. Bukanlah, memang tempat tu ganas sikit. Di Hadramaut tu. Hadramaut. Sebab tu nama dia Hadramaut. bom apa tu? Hadramaut tu apa artinya cakap Arabnya Melayunya Ustaz? Dari Arab ke Melayu Hadramaut. Hadramaut tu. Tempat mati artinya. Nak mati tu. Hadrah. Hadir mati. Betul. Hadir untuk mati. Hadramaut maknanya tempat, kalau awak boleh sampai situ hebatlah awak. Sebab Nabi sebut dalam hadis dia, ni lah cerita ni Mekah sini. Ni Madinah. Tarim di mana Ustaz? Tadi sini. Dalam Tengah-tengah dekat Hadramaut. Jadi dulu Nabi kata dalam hadis dia, nanti Islam nanti akan tersebar ke seluruh dunia, Nabi kata. Dan seorang perempuan dia boleh berjalan daripada sini, daripada Yaman ke Hadramaut ni, dia tak takut, tak ada orang ganggu. Nabi sebut dalam hadis. Maknanya aman. Nak cerita pasal aman nanti. Bila Islam dah ni lah, sekarang tak aman lah. Islam dah tak berkuasa. Jadi Hadramaut ni dah ada dulu. Tapi Hadramaut ni lain dulu Yaman di sebelah sini. Sekarang dia dah jadi satu sebab dia Yaman selatan dengan utara dah campur kan. Itulah cerita dia. Tapi tak apalah, tapi tu di sini. Apa ni? Abu Hurairah, ya betul. Abu Hurairah ni dia masuk Islam ni awal. Tapi dia tak hijrah sehingga tahun yang ke-6. Tu ingat nanti saya tanya lagi. Setiap kali tak sebut Abu Hurairah tanya nanti. Apa nama dia? Nama dia aja, apa nama dia? Nama Abu Hurairah apa? Nama asal. Bukan nama dia Abu Hurairah tu Abu Hurairah tu, Abu tu maknanya ayah, Hurairah tu kucing kecil mana dia. Abu Hurairah nama kucing. Kucing kecil. Dah ada cerita hari tu kan? Sebab dia suka kucing. Macam-macam lah cerita macam mana dia suka kucing. Dia tengok kucing ambil tepi jalan, lepas tu dia letak dalam baju dia, lepas tu gerak, lepas tu Nabi tanya apa benda gerak tu, apa dia tu, dia kata anak kucing. Macam tu lah. Jadi Nabi panggil dia Abu Hurairah. Nama dia Abdurrahman. Nama Islam, ya, betul. Tapi hilang nama. Masyhur dengan Abu Hurairah sebab kucing. Lagi macam bisa Abu Hurairah. Rupanya nama kucing. Jadi kita sekarang pun ada orang Melayu dapat anak nama Abu Hurairah. Sebenarnya Abu Hurairah tu kucing. Tapi tak apa, betul kan? Mama kucing, ya Allah. Kalau ikut maknanya macam pelik lah sikit kan. Tengok-tengok tak suka kucing. Okey, nama dia apa? Abdurrahman Abdurrahman. Dia ni Islam dia awal tu maknanya awal masa Nabi berada di Mekah, dia dah Islam dah. Dia ni Bani Daus. Cerita ni kena ingatlah dia. Saya tanya tapi 10 kali nanti tak apa, ingatlah lama-lama kan. Takkanlah kata rumah Hajah Khadijah tak ingat. Setiap minggu takkanlah nak kena cerita lokasi kan. Faham tak? Maknanya ingatlah kan. Takkanlah sekali cerita, memanglah first time taklah ingat. Lepas tu ingatlah kan. Macam ni lah Abu Hurairah ingat kan nanti. Abu Hurairah namanya Islam Abdurrahman. Abdurrahman.
Dia ni ada seorang. Dia ni Bani Daus. Daus macam tu Daus. Tak tahu kalau Hajah nak yang bahasa Arab tu Daus. Macam tu Daus. Daus satu rupanya Bani. Bukan Firdaus, Daus nama dia. Jadi dia ni ada seorang bernama Tufail. Saya nak cerita dulu pasal Tufail bukan Tupai. Bukan Tufail nama dia, bukan Tupai. Tufail ni dia macam ni cerita dia. Tufail ni ketua kepada Daus. Dia selalu pergi ke Mekah. Lepas tu bila sampai ke Mekah, orang Mekah ni cerita ada seorang di kampung ni di Mekah ni nama dia Muhammad. Dia ni gila sikit tu. Dia gila, sihir, pandai semua dia tu. Jadi awak jangan dengar cakap dia. Orang bagi warning kan. Di airport ni bagi warning ni. Di airport di Sungai Tujuh. Macam itulah mana tempat nak masuk Mekah tu. Semua dia dah bagi tahu dah. Dah bagi kertas. Jadi dia pun ambil kapas, dia letakkan dalam telinga. Siapa ni? Bukan Tufail. Sebab dia tak nak dengar nanti. Nanti kan kena sihir aku nanti. Jadi dia terletak dalam tu. Dia pergi satu hari dia duduk tepi Kaabah. Kemudian Muhammad semayang tepi tu. Semayang tu kuat baca Quran. Apa dia kata? Dengar juga. Lepas tu tengoklah letak kapas. Letaklah getah ke apa kan. Jadi masuk dengar, dia kata best juga. Kemudian dia fikir, bodoh juga aku ni. Aku kan orang cerdik. Kalau aku dengar, kalau tak bagus, aku reject. Apa masalahnya? Kan? Kalau tiba-tiba kalau yang dia bawa tu betul, rugilah aku. Macam tu. Logik juga kan? Dia pun cabutlah. Dia pun dengar. Dia kata, boleh tak kau baca lagi sekali lagi? Apa yang? Jadi Nabi pun bacalah. Lepas tu dia ikut Nabi ke rumah kan, tengah jalan Nabi cerita-cerita baca ayat Quran, dia pun beriman. Itulah cerita dia. Ini bosnya. Ni bos dia. Tufail. Jadi lepas tu dia ceritalah, aku ni daripada Yaman, aku nak balik. Dia kata ni sekejap je dia tak lama ni. Dia katakan berapa hari dia jumpa Nabi. Dia baca ayat Quran beberapa ayat saja. Kemudian dia nak balik, dia minta pada Nabi supaya doakan supaya ada tanda. Tanda ni mula-mula kata tanda pada muka. Muka nanti putih muka, dia kata. Muka dia bercahaya. Nanti orang kata apa benda pula pelik kan. Lepas tu dia kata minta doa, tangan pula keluar jadi cahaya. Tangan dia. Jadi dia pun balik. Dia balik ke kampung dia, jauh daripada Mekah ni sampai ke Yaman. Sampai situ dia pun berdakwahlah pada orang kampung dia tu. Dia kampung dia tu ada 70 atau 80 dia kata family. Kabilah tu besar jugalah, 70 hingga 80. Jadi dia pun startlah ajak ayah dia masuk Islam lepas tu, tapi tak ramai masuk Islam. Yang masuk Islam, yang masuk antaranya ialah Abu Hurairah ni. Abdul Rahman ni. Tapi dia tak hijrah. Sehinggalah pada tahun yang ke-6 ataupun yang ke-7 Nabi pindah ke Madinah. Itu masa tu dia cerita masa perperangan Khaybar. Lepas habis perperangan Khaybar kata. Ada yang kata sebelum, ada yang kata selepas. Tapi tak apalah, Khaybar ni nanti kita tahu nanti kalau sirah tu kan. Kita kena tahu kan. Bila sebut 6 tu apa benda berlaku? 5 apa berlaku? Boleh InsyaAllah. Kena Ani mengingati dulu tulis. Ni bawah dia yang ke-15 dulu. Jadi ceritanya dia pun masa tu lah dia bawa semua 70 orang, 70 family semua masuk Islam pada masa. Yang dibawa dibawanya ke Madinah. Siapa? Tufail bawa. Salah seorang. Semua tu datang untuk hijrah ke Madinah. Semua datang. 6 tahun yang ke-6 ataupun yang ke-7. Antara tu. Grupnya ni termasuk Abu Hurairah pindah. Ya betul. Masa itulah Abu Hurairah sampai ke Madinah. Barulah jumpa dengan Nabi. Ceritanya. Jadi bila dia sampai macam lambatlah, ada 4 tahun lagi kan Nabi nak wafat. Jadi tak banyaklah. Tu dia cerita dia pergi jumpa Nabi, dia dengar orang belajar, ruginya aku kan dulu tak datang awal-awal. Itulah. Orang dah banyak dah. Sebab tu dia pun dia pergi belajar sahabat, dia pergi tanya sahabat lain. Nabi pernah cerita apa, Nabi macam itulah.
Tapi first time dia pergi mula-mula tu, dia pergi tu balik lupa, pergi balik lupa. Habis majlis lupa, macam kita lah kan Hari ni kan, esok hari Sabtu semua lupa dah. Belajar apa kemarin? Ada yang keberapa? Abu Hurairah dari mana? Abu Hurairah dari mana? Lupa kan? Macam tu lah dia lupa. Mana dia datang pada Nabi, dia ceritakan masalah dia. Aku ni gini. Lupa-lupa kan. Nabi kata minta kain kan, kain dipanggil kain rida tu. Nabi doa, letakkan pada dada semua. Lepas tu ingat semua. Kain itu kan siapa punya Rasulullah? Kain dia punya lah. Tapi tak tahulah kain siapa. Kain itu Teliti juga Hajar siapa kain boleh tanya kain siapa. Saya pun tak tahu. Nanti jangan tanya pula kain tu warna apa kan. Jadi lepas tu dia ingat. Sebab itulah dia ni orang yang paling banyak ingat hadis. Sebab dia kata aku dapat doa tu dan semua benda yang Nabi cakap aku ingat. Jadi tapi bukan semua benda Nabi cakap dalam masa 4 tahun tu. Sebelum tu jadi dia tanya orang lain. Dia tanya pada sahabat lain lah. Mungkin dia pergi jumpa. Ya. Tapi kalau dia tanya orang lain, Kira ada Abi Hurairah juga. betul. Kenapa? yang terakhir. Kenapa jadi macam tu? Sebab dia kira semua sahabat dia boleh direct. Walaupun dia dengar daripada orang lain. Faham tak? Faham? Dia direct ke Rasulullah. Orang lain tak boleh macam tu. Kenapa ya boleh? Sahabat dibenarkan. Sebab dia kira sahabat semua betul. Sahabat tak menipu. Kalau sahabat menipu, automatically Allah Ta'ala akan turunkan ke Quran beritahu bahawa orang ni tak boleh pakai. Teman ajar dia jatuh tadi. Terus semangat sangat. Kalau marah baling terus petung tu. Lepas tu mati saya pula kena bayar kena kes. Sengaja kah? Seperti sengaja. Okey, faham asal Abu Hurairah. Itulah cerita dia. Jadi selepas daripada tu Nabi wafat semua tu tak apalah dah. Cerita sehingga Nabi wafat. Dia bersama Nabi 4 tahun saja ya. Dia bersama Nabi Rasulullah 4 tahun saja. 4 tahun. Betul. Takut kena soal buat Ustaz. Tapi yang paling sedikit lagi sama Nabi yang setahun juga siapa Ustaz? Ada lagi, ramai lagi. Kalau Khalid sekejap je. Tapi Khalid ni dia tak banyak riwayat hadis. Dia banyak perang. Ada sahabat-sahabat yang kemudian Abu Sufyan 2 tahun je. Yang paling banyak meriwayatkan hadis? Kalau yang paling banyak Abu Hurairah, betul. Dapat nombor 1. Pingat emas. Bukan Olimpik Paling banyak Abu Hurairah. Dia dah kena cukup semua kain ingat sudah. Mau dia ingat. Kalau ada kain tu. Jadi sahabat lain macam seperti Abu Bakar kan. Abu Bakar ni paling lama tak bersama dengan Nabi. Tapi tak banyak hadis ni. Ada yang kata 4, ada yang kata 20. Kenapa tu? Kenapa? Adalah orang ceritakan watak-watak dia ni, watak sahabat ni berbeza-beza. Ada jenis orang jenis ingat, ada orang jenis tak suka, ada jenis dia suka kalau orang lain ceritakan. Jadi Abu Bakar ni dia suka kalau orang lain yang ceritakan, dia tak cerita tak apalah. Jadi okeylah tu. Orang lain dah ceritakan macam tu. Kan ada orang macam tu kan. Dia tak suka bercakap sangat. Abu Bakar tak suka bercakap kan. Tak suka bising-bising kan. Yang suka bergaduh siapa? Umar. Macam itulah. Yang malu Usman, Nabi kata. Ali apa Ustaz? Ali apa? Ali cerdik. Kan dia pandai kan. Kalau faraid ni apa ni wasiat pembagian pusaka tu kan. Itu complicated juga tu. Itu Ali pandai, Zaid pandai, dia pandai matematik tu. Ada setengah sahabat tak boleh, aku tak boleh. Aisyah bin dia alim juga, dia ingat juga. Tapi benda-benda dalam rumah lah. Benda luar rumah dia tak tahu. Kalau benda luar rumah ni Anas bin Malik. Sebab dia bersama dengan Nabi kan. Kalau dalam rumah mana orang tahu. Aisyah lah yang lebih tahu. Gitu. Yang budaknya dah. Okey, jadi kita masuk hadis yang ke-15. Hadis yang ke-15 Ustaz. Daripada Abi Hurairah. Tengok tu kan, daripada Abi Hurairah anna Rasulullah. Kalau dia sebut situ bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau ada anna tu Rasulullah balik ke atas. Kalau anna. Kalau anna inna Rasulullah tu mesti balik atas. Dari segi bahasa Arab lah.
tak dosa kalau salah baca, tapi dia akan makna berubah kalau tak kena cara. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Tengok kan dia kata Abi Hurairah kan. Sebab apa Abi? Dia tak kata Abu. Sebab An. Jadi An tu dia kata Abi. Nama dia Abu. Faham tak? Tapi cara bahasa Arabnya dia kena baris bawah. Bila baris bawah kena letak ya. Jangan kita kata nama dia ni sebenarnya Abu Hurairah ke Abi Hurairah. Faham tak? Sebab nahunya betul. Nama dia Abu Hurairah sebab grammar dia mesti kena baris bawah. Jadi Abi. Itu. Tapi nama dia Abu bukan Abi nama dia. Faham tak? Complicated dia punya bahasa Arab lah, tak. Kemudian radhiyallahu anhu. Radhiyallahu anhu itu pun kalau ulama pun tengok radhiyallahu anhu. Kenapa ada radhiyallahu anhu? Radhiyallahu anhu untuk sahabat saja. Kalau bukan sahabat tak boleh radhiyallahu anhu. Kalau nak sebut juga ikut awak lah. Tak adalah dosa besar kan. Tapi kenapa disebutkan kepada sahabat? Sebab dalam Quran sebut macam tu. Kan? Radhiyallahu anhum wa radu'an. Kan ada kan? Allah Ta'ala meredai mereka. Mereka tu siapa? Mereka tu refer pada sahabat. Bukan merefer kepada orang lain. Jadi kalau orang lain, caralah adab yang betul kan. Kita baca rahimahullah ke, moga Allah Ta'ala merahmatinya. Macam tu lah. Tapi kalau redha ni untuk sahabat. Macam tu. Kemudian hu. Setiap satu hu. Kan hu tu kan? Anhu. Dia tak kata, dia ada hu, ha, huma, hum. Gitu. Kalau ha tu untuk perempuan. Kalau radhiyallahu, kalau macam Aisyah radhiyallahu anha, gitu. Kalau huma tu berdua. Kalau dua tu biasanya kalau misalnya kata dia dan ayah dia, gitu. Jadi kalau kita sebut macam ni, kalau kita sebut tu Aisyah binti Abi Bakrin radhiyallahu anhuma, sebut macam tu. Sebab sebut nama Aisyah, sebut nama Abu Bakar. Jadi dua-dua tu moga-moga Allah Ta'ala merahmati. Allah Ta'ala merahmati keduanya. Macam tu. Faham tak? Ni hajah ni termenung okey tak? Ke ada confuse? Kalau home semua tiga-tiga. Macam mana? Ada juga sahabat Nabi perempuan. Dipanggil sahabat juga. Betul? Sahabat juga. Ada orang panggil sahabiyah tapi sahabat lah. Okey. Macam mana? Ramai sahabat perempuan. Ummu Sulaim, Ummu Haram, ramailah. Separuh daripada Madinah tu perempuan tau. Perempuan lebih banyak daripada lelaki. Yang ada lelaki syahid. Lelaki ramai syahid kan? Yang perempuan ramai tinggal. Ada buku pula sahabat-sahabat perempuan. Cuma sahabat perempuan dia jarang meriwayat hadis. Sebab apa? Sebab dia jaranglah bersama dengan Nabi kan, di luar rumah kan. Dalam rumah Aisyah dah cerita dah. Nak cerita apa lagi? Dah. Apa yang mana perempuan kata aku nak cerita, ya lelaki semua dah tahu dah. Dia ada kelas. Nabi buat kelas setiap minggu untuk perempuan kan. Ada dalam hadis kan. Nabi biasanya setiap minggu dia akan jumpa sekali muslimat ni, dia kata dia akan ada kelas dia. Macam tu. Rajin juga muslimat ni. Tapi lepas daripada tu Nabi tak ada, Aisyah lah mengajar. Tapi Aisyah mengajar perempuan dan mengajar lelaki juga. Dia kata sebab macam mana lelaki nak tahu apa yang Nabi buat dalam rumah kalau Aisyah tak mengajar? Bertutup Ustaz. Bertutup dia kata. Dia pakai hijab. Okey, sudah. Sudah Ustaz. Radhiyallahu tu, hu baru tu. Hu radhiyallahu anhu. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, telah berkata. Okey, jadi Hajah tanya tadi tu. Siapa tanya tadi tu? Kalau dia tu Abu Hurairah datang kemudian 4 tahun terakhir. Maknanya sebelum terbitan tu ada berapa tahun? Semua ada 23. 23 tolak 4 19 kan? Maknanya dia tak sempat dengan Nabi 19 tahun. Kan? Jadi banyaklah 19 tahun tu miss. Jadi apa-apa yang miss, Abu Hurairah akan tanya sahabat lain. Jadi bila kalau macam tu, dia takkan sebut macam ni. Dia takkan sebut Nabi berkata. Dia akan sebut dia akan gitu. Ni teknik ni. Teknik sebutan. An tu daripadanya.
Maknanya Abu Hurairah akan berkata daripada Nabi, dia kata gitu. Bila Abu Hurairah berkata daripada Nabi, artinya bahawa dia tak dengar sendiri. Kalau macam ni dia dengar sendiri, Nabi kata. Ini yang mendengar dia. That's why ya an datang. Ya, sebab tu dia kata ini bukan an depan tu, an selepas daripada Abu Hurairah. Selepas tu. Bahawa Nabi SAW berkata, man kana yu'minu. Okay, kita masuk jadi. Jadi sekarang ni dia ada beberapa perkara sini. Nabi SAW kata, man kana yu'minu billahi. Man siapa kana adalah yu'minu beriman. Siapa beriman billahi wal yaumil akhir, dengan Allah dan hari kiamat. Okey, dengan Allah maknanya sekarang lah, hari kiamat tu maknanya selepas daripada ni, makna pembalasan maknanya. Siapa beriman adanya pembalasan, siapa beriman adanya Allah tu, maka sepatutnya fal, kata fal itu, fal maka, fa tu maka maknanya, fa sebiji. Mana fal? Lam tu pun dia punya tu fal yakul, dia kata. Asalnya perkataan bahasa Arab yaku je, yaku tu berkata. Tapi bila ada lam, maknanya mesti berkata, gitu. Fa jadi maka hendaklah dia berkata, gitu. Jadi satu huruf tu, setiap satu huruf tu dia ada makna dia. Lepas tu kalau buang, dia akan jadilah rosaklah makna dia. Buang satu huruf kan. Dia ada fa kan? Ada fa, ada lam, ada nanti jatuh pula nanti, bukan saya marah. Ya fa lam. Yakul. Kalau orang Dia nak kata sini, contoh kan sini kan, macam tu kan, macam tu kan. yakul saja. Ni fa ni satu perkataan lain ni, maka makna dia. Lam ni hendaklah, maka hendaklah dia berkata, gitu. Apa dia? Padahal satu huruf saja. Ya, satu huruf. Bahasa Melayu tak ada lah. Satu huruf ni ada makna. Dia satu huruf tu ada makna dia. Kalau Melayu panjang sudah tu. Limpas buat tu. Betul. Saya barak ni. Boleh jadi satu huruf satu perkataan. Ya, betul. Jadi fal yakul, hendaklah dia berkata. Hendaklah sini kenapa? Kerana yang depan tu. Siapa? Dia kaitan dengan siapa? Siapa beriman dengan Allah dan hari kiamat, hendaklah, maka hendaklah dia berkata. Gitu. Maka hendaklah dia berkata. Okey? Kalau kita sebut biasa kul tu, kul pun hendaklah juga. Tapi dia tak ada fa, tak ada nilah gitu. Kul kan ada kul huwallahu ahad. Kul a'udzu birabbin nas. Itu semua tu berkatalah kamu, berkatalah. Gitu Falyakul khairan aw liyasmut. Jadi Nabi SAW kata, siapa yang beriman dengan Allah dan hari kiamat, hendaklah dia berkata khairan, yang baik, aw liyasmut, atau li itu tambahan itu juga hendaklah dia diam. Yasmut tu diam. Tapi ini baris bawah yang nama tu sekadar. Mana? Tu li. Li tu dia ada cara dah, teknik-teknik dia tu, grammar dia. Bila lam saja dia tak ada fa sini. Jadi okey. Kesimpulan nombor satu sini ialah apa? Allah Taala, Nabi SAW ni beritahu arahan dia. Siapa yang beriman, maknanya kalau orang tu beriman, ini dia punya sifat-sifat orang beriman lah, kan? Sifat orang beriman tu mestilah dia ni berkata yang baik atau diam. Dia atau tu maknanya, atau kalau tidak ada apa yang baik nak cakap, diam. Diam tu better. Bukan maknanya kalau tak ada apa-apa yang baik nak cakap, cakaplah apa-apa yang tak ada apa-apa pula. Atau bukan. Maknanya ada dah dua pilihan. Tapi mana lebih baik? Bercakap yang baik atau diam? Tak, bercakap yang baik tu lebih baik. Jangan kata orang yang banyak bercakap tu banyak dosa, bahawa banyak dosa tu banyak salah. Banyak cakap banyak salah, banyak dosa neraka. Jangan pakai yang tu. Kalau semua diam, Nabi diam, semua sahabat diam, macam mana dunia ni nak tu? Ilmu tak berjalan, betul. Quran pun tak sampai pada kita. Nabi dapat wahyu, Nabi pun diam. Jadi sahabat tanya, ya Rasulullah, apa isu ni? Semua nak zip mulut dah kan. Nak zip, nak kompres, nak apa, semua jadi mana tersebar kan. Kena cakap. Sebab tu ulama kata, bercakap tu di depan. Hendaklah bercakap yang baik. Jadi bercakap yang baik tu dia punya positif kan, dia maknanya dapat pahala. Tapi diam tu dia nothing, tak dapat apa-apa. Artinya tu tak boleh bercakap yang buruk lah.
Jadi sebelum bercakap tu. Dengan secara lain Ya, betul. halus bahasa. Kalaulah bercakap yang baik itu emas, maka yang diam itu perak. Itu bukan hadis tu. Itu itu saya. Ha? Ha? Dapat kasih. Hamka eh? Tak tahu dah saya. Cakaplah aja, cakaplah kat anak-anak nanti. Cakap kat jumpa orang. Okey, jadi itu yang pertama. Yang kedua, wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir. Sama kan? Yang atas tu sama. Fal pula ni. Fal yukrim jarahu. Hendaklah dia memuliakan jarahu. Jirannya. Yukrim ni memuliakan. Ya betul. Karamah tu mulia, karim tu mulia kan? Yang mulia. Ya betul. Jar tu jiran. Orang Melayu dia jiran tu. Gitulah. Jar lebih kurang lah bunyi kan. Fal ada lagi fal. Fa tu maka hendaklah. Lam tu hendaklah. Yukrim muliakan. Fal yukrim jarahu. Hendaklah dia muliakan jirannya. Apa maksud jiran? Hari tu dah bincang gitu. 40 ke ataupun macam mana ke tu jiran semua. Tapi tak kenal. Wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim dhaifahu. Itu sama juga yukrim. Siapa yang beriman dengan Allah dan hari kiamat, hendaklah dia memuliakan dhaifahu, jirannya. Tamunya, dhaif. Apa panggil dhaif bahasa Melayu? Panggil dhaif? Tak ada. Dhaif tu jiran, tamu. Dhaifah ke? Dhaifah. Dhaifah. Hu tu hu-nya. Jadi tetamunya, hendaklah dia memuliakan tetamunya. Nya tu ia ada tua tau. Dia tu. Sebenarnya dhaif saja. Ya, dhaif saja. Dhaif tu maknanya tamu. Jar tu makna jiran. Hu tu nya jarahu jirannya. Dhaifahu tetamunya. Itu. Tamunya. Hu tu nya Kami ni atau Puan Nur Khadijah memuliakan kami ni kita. betul. Kita ni tamu dia. Masya. Kita tak perlu balik 3 hari duduk sini. Sama saya. Jadi yang dikatakan jiran tadi, apa maksud dia? Adalah nanti kan lebih kurang sikit lah. Tapi hari tu kita tetap 40 kan. Itu memang ada macam tu. Ada disebutkan oleh ulama kan 40. Tapi 40 macam mana? Kalau zaman sekarang, kalau rumah tu dalam hutan, maknanya 40. Kena pergi merangkak pula lah, jumpa macam-macam, jumpa babi, jumpa beruang pula. 40 nak cari sampai 40 dalam hutan lah. Dekat Alaska. Contohlah contoh. Itulah maknanya. Jadi ulama-ulama kata ni, ada kalau bilangan tu maknanya bilangan tu mesti number ataupun ikut kepada realiti semasa. Tapi yang berpeluang tu keluarga ataupun semua ahli? Tak, semua. Macam Jiran. kalau kata ada 10. Ya, Jadi kira kan 10. Jadi sebab itulah ulama sekarang ni discuss lah, bukanlah maknanya bagi pandangan-pandangan lah. Bukan mesti 40. Tapi orang-orang yang Muliakan sajalah jiran. ya betul. Maknanya supaya orang yang berjiran dengan kita, yang kita ambil tahu kan tak Tapi kalau orang jauh dah, kalau 40 sini sampai mana? No, sampai ke rimba ke kan? Nampak mana? Mana cari rimba tu Allah tu. Dalam ni banyak sebenarnya. Saya pergi tengok. Sampai apa? Banyak Barangkali dulu tu. Rumah dia rapat-rapat. Betul. Bukan macam rumah tu macam bilik. Betul. Betul. Macam bilik je. Sekarang ni main open lah, main open. Open, kahwin pun open juga kan. Pergi campak-campak. Tempat saya lah dia campak je. Apa ni, kad tu. Dah siapa-siapa tak. Dia suruh budak-budak je. Campak semua pun. Sebab apa? Ramai orang datang nanti dapat duit banyak. Betul. Lepas sudah kahwin kenduri malam tu dia pun kira duit pula. Oh, hari ni untung kata hari ni. Sebab apa? Lembu seekor tapi dapat duit 10,000. Macam-macam pula. Jadi bisnes lah. Tak betul kan? Sepatutnya dia macam bagi makan kan. Nak memberi makan, nak dia punya tu asalnya ialah nak memberitahu, ni dah kahwin, anak saya dah kahwin. Jadi itulah yang pentingnya, kenduri asalnya konsep. Nabi kata walaupun itu panjang cerita pula lah. Cerita ni okey, 3 perkara sekarang ni. Jadi jiran tu maksud jiran maksud jiran ni kita boleh kata 40 kiri kanan belakang depan. Tapi maksud dia tu ialah lebih kepada, ulama kata lebih kepada kenal orang yang rapat. Sebab kan jiran lah tempat kita minta tolong kan. Dan kita tak nak
kita punya image tu buruk kan tau. Kata tu siapa tu, rumah siapa tu? Tu rumah ada lah tu, entah siapa. Dia ada jeep tu, 3 buah dia ada jeep. Tapi bukan dia herau kita pun. Contoh kan tau. Orang pun kutuk semua kan. Orang sini kutuk. Pasal jeep memang betul. Tapi kita tak nak mana orang tu, jiran tu kutuk kita kan. Kata kan, dia tu apa, sombong tu. Tengok tu bukan nak senyum pada kita pun. 2-3 hari lepas saya survey. Tahun depan saya mau jemput buat jemputan undang hari raya sini. Masya Allah dia ni insya-Allah dapat pahala sampai tahun depan. Lepas tu sampai hari raya tak perlu buat. Niat saja. Kita sebut 5 tahun mendatang. Orang sudah pahala 5 tahun. Sampai mati insya-Allah. Okey, itu yang pertama terima kasih aja macam itulah insya-Allah Tapi kita tak nak maknanya kan macam tempat, macam setengah-setengah tempat kan. Tempat saya macam itulah, kawasan perumahan kadang-kadang tu kan, ataupun rumah flat kan. Tak tahu jiran sebelah tu kan. Lepas tu masa hari raya barulah susah hati kan, nak tinggalkan rumah tu, nak balik kampung. Tengok-tengok balik-balik barang dah tak ada semua dah. Terus sibuk tanya jiran, awak ada tengok tak? Awak ada tengok tak orang datang? Baru pergi. Awak sekarang baru sibuk nak tanya aku. Sebelum ni tak nak kawan dengan aku pun kan, biasa macam tu tak? Gaya yang betul. Kalau tanya berjiran, dia tahu perkara tu ada perkara maksiat. Kali tahu, kali jiran. Perkara tu ada perkara maksiat. Ya. Kena tegur lah. Adakah katanya apa tanggungjawab tanya? Ya betul. Bisa. Jadi kalau tanya dah tahu jiran, tapi ada perkara maksiat, jadi mana yang baiknya? Selamat Salah. Sepatutnya kan kita nak ubah masyarakat kata tak supaya masyarakat jadi baik semua. Kita tengok sekarang kan contoh kata apa tadi saya baca dalam WhatsApp, dalam berita tak pagi tadi. Kan di Malaysia kan kena tu kalau kena tangkap kan. Kalau tak langgar SOP semua sekarang ni kan. Jadi tadi sebuah rumah telah diserbu, disebut cerita setelah daripada jiran-jiran mereportkan ada berlaku kenduri di rumah itu. Contoh kan. Jadi maknanya tanggungjawab kita kadang-kadang bukan mesti kita direct. Kemudian kita report kepada pihak berkuasa kan. Kalau ada benda-benda maksiat kan kita tengok apa kita tengok tu ramai lelaki keluar masuk ada rumah apa benda situ tu kan. Kita report kan, kita tak mampu buat sendiri kan. Kita report kepada polis ke apa benda kan supaya datang check ke. Itu tanggungjawab kita, itulah maksudnya. Tanggungjawab. Kalau tak peduli tak boleh lah. Ya, maksudnya ambil mudah. Jadi semua kan apa ni mindset orang dalam negeri tu, orang dalam kampung tu apa benda? Tak apa di sini. Kita buat apa-apa pun orang jiran bukan herau kan? Dia wujud jiran tu kan. Itu yang tak bagus kan. Mana environment jiran kita bukan herau pun. Itu yang tak bagus. Sepatutnya kena apa ni? Sibuk menyibuk kan kena menjaga tepi kain jiran insya-Allah. Saya tanya Ustaz. Ya kan ada kadang-kadang menjadi ketani macam jadi persimpangan. Satu ketani perlu untuk mencegah maksiat itu. Kalau yang terpaksa tani berfikir ada lagi satu ketani kelajar untuk ketani menutup kaiban orang. Menutup kaiban Supaya ketani Allah Taala menutup kaiban kita. Ya. Contoh kan aja. So kalau macam tu kita macam mana nak balance? Balance. Okey. Dia ada nasihat tu. Nasihat tu bukan mengiklankan. Kalau kita ambil gambar, kita beritahu kalau masuk dalam Facebook kan. Itu maksudnya membuka kaiban. Tapi kalau orang buat maksiat, kita kena cegah. Kan cegah tu dengan cara dia lah. Sebab tu lah kalau saya tengok kata saya tak suka pada Hajah ni, ada benda saya tak suka dia ni. Saya cakap pada Hajah apa saya masuk kan. Saya betul. Ada seorang tu anak murid saya dalam kelas tu. Ni dia ni memang contoh kan. Apa kaitannya saya beritahu nasihat tu? Itu membuka kaiban dan contoh je. Jangan tak datang pula minggu depan. Kena buat contoh. Dalam majlis pun Ustaz. Okey. InsyaAllah itulah maksud dia. Cara nasihat jangan dedah kan. Keburukan dia kan. Tapi pergi direct pada dia lah. Ataupun dia kata kalau kita tak boleh selesaikan, kita pergi kepada orang yang dia malu, dia segan. Apa? Kata. Faham tak? Maksudnya misalnya kata Hajah ni kalau
ada seorang imam kampung dia tu, kau nasihat dia akan dengar ni. Jadi kalau saya bercakap dia tak dengar sebab saya ni orang kampung juga. Jadi saya pergi cakap kepada imam tu. Suruh menasihati ya. Suruh menasihati dia, sebab kalau nasihati dia akan dengar. Dia jadi marah dengan ustaz. Sebab silaturahmi. Putus silaturahmi. Sebab dia marah kat saya. Dia marah pada saya. Kenapa dia marah pada saya? Kita beritahu. Saya beritahu imam tu saja. Bukan masuk dalam Facebook pun. Imam tu pula pergi bising. Begitu ni yang apa ni disuruh ustaz satu. Pula imam tu memang tak pandai lah imam tu. Lain kali jangan beritahu lah imam tu. Cari orang lain. Contoh je. Okey dah, kita baca Okey. Faham Pokok perbincangan hadis. Hajah datang nanti dia marah nanti. Pokok perbincangan hadis. Pergaulan yang baik. Jadi semua tiga-tiga tu dia adalah berkaitan dengan pergaulan yang baik kan. Hubungan kita dengan manusia kan dia ada hablum minallah dengan hablum minan nas, gitu kan. Hablum minallah tu dengan kita dengan Allah lah, semayang kita, puasa semua. Dengan manusia pun kena baik juga. Inilah dia termasuk dan jaga yang Nabi ajar kita supaya kita ni baik, iaitu bercakap baik ataupun diam. Apa kaitan dengan manusia? Iyalah, kalau sebab mulut lah badan binasa kan. Sebab pulut santan binasa. Ya ke tu? Sebab orang tak suka pada kita sebab apa? Sebab dia tu suka Allah, suka mengacun. Apa yang mengacun sini panggil? Macam ada domba pergi cakap pasal aku, cakap sana. Kan? Itu kan orang tak suka kan? Itu merosakkan hubungan. Jadi kalau orang diam, orang tak suka, taklah orang suka tak kan? Dia tu memang datang diam je. Adakah orang tak suka pada dia? Saya tak sukalah dia diam. Tapi ada diam jadi recorder. Dah. Dia ada ada satu hadis lain nanti yang belakang nanti dia kata sesiapa yang nak Allah Ta'ala sayang padanya, maka hendaklah dia zuhud terhadap dunia. Dan kalau dia nak orang sayang pada dia, hendaklah zuhud daripada apa yang ada pada manusia. Nanti akan datang. Suspense sikit. Ada nombor berapa kita akan cari nanti. Pergaulan yang baik, perlunya menyebarkan kasih sayang dan mengeratkan ikatan mahabbah sesama umat Islam dan manusia. Ini hadis ni sebahagian saja Dia ada banyak lagi. Ada contohnya hari beri salam. Afsyus salam fima bainakum, Nabi kata. Iaitu sebarkanlah salam. Maknanya jumpa bagi salam jumpa. Banyaknya bagi salam, tapi jangan banyak sangat. Maknanya jangan sekejap pergi ambil air. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Penting. Dia ada cara dia kan bagi salam tu. Kalau kata terlindung, misalnya kata hajah masuk dalam. Tu sunat bagi salam pula. Kan? Walaupun rumah sendiri Ustaz. Walaupun rumah sendiri ya. Walaupun rumah sendiri, betul? Dalam Quran kata walaupun masuk rumah sendiri, walaupun tak ada orang. Rumah tak ada orang pun, anak tak ada, semua orang tak ada. Siapa ada? Jin ada? Malaikat ada kan? Dalam Quran sebut tu minta supaya beri salam. Itu adalah cara pasal tentang beri salam tu. Banyak orang berdiri, orang duduk, orang naik kenderaan, orang naik kereta, orang masuk majlis, masuk bilik air. Tapi kita cerita kemudian lah. Cuma salah satu daripada nak sebar nak sebarkan hubungan dia kata ialah beri salam. Kalau jiran tadi ada hadis yang kata kena jaga keburukan. La ya'man, dia kata jarahu bawa'iquhu. Nabi kata iaitu dia ni suka kejahatan tu, maksudnya dia buang sampah tepi rumah orang tu, busuk kat rumah orang, ataupun dalam fiqh kata, tahu kan, sampah semua letak belakang tu. Jiran tu Allah busuk habis, lalat-lalat semua naik. Contoh hajah tu betul. Tak boleh. Itu macam orang buang sampah depan sana kan? Tak boleh lah, itu hajah punya kan. Lepas tu orang dah tulis tu, jangan buang sampah di sini. Melonggol. Betul-betul tak apa-apa dia tumpang sampah, buang tak apa-apa. Tapi dia macam orang membakar, kan dia jiran jangan baju kan. Tak boleh semua tu. Jadi baunya, rasanya, pandangan pun tak boleh juga. Ustaz, minta saya tanya. Saya baru tadi. Kan di sini kawasan sini orang buang sampah suka-suka hati kan. Saya mau simpan sana banner. Macam saya tengok di Bukit Silat sana.
ambok saja boleh berjurai. Artinya monyet saja boleh diteringkan. Kalau saya simpan begitu, okey kata Ustaz? Saya tu aja tak setuju. Saya pun tak setuju juga. Itu namanya kasar. Hanya monyet sahaja yang suka membuang sampah merata-rata, cakap macam tu. Tapi betul badan jongkong sampah. Ni jalan ni. Jalan ni sepanjang jalan ni. Di stadium di mana di Brunei kotor. Itulah ada baru ni orang tunjuk pada saya kan malam tu kan. Malam apa ni? Ada kan? Di Padang tu kan. Habis malam tu ya Allah sampah. Buat saja kebersihan itu iman. Jom kita beriman bersihkan tangan. Okey, teknik-teknik dipersilakan. Jadi saya akan terus membaca ni. Memikirkan teknik macam mana. Okey, itu nombor satu. Kemudian dalam fiqh sebut lagi, even dia kata tak boleh bina satu benda yang boleh menghalang angin kepada orang sebelah. Kena ingat nanti kan? Nanti pasal jiran tu banyak tu cerita ni sebenarnya. Nanti kan kita baca lagi. Menjaga lidah. Menjaga lidah tu nombor satu. Caranya ialah dengan berfikir dahulu sebelum mengeluarkan kata-kata sekiranya perkara itu harus dan tidak membawa kepada apa-apa kebaikan. Jika diperkatakan maka diamlah lebih baik. So maknanya dia kalau baik cakap, kalau zero, tak ada baik, tak ada buruk, baik diam. Macam tu. Sebab tu dia kata falyakul khairan aw liyasmut. Berkata yang baik atau diam. Kalau tak ada kebaikan jika membawa kepada kebaikan, ketika itu bercakap lebih baik daripada diam. Jadi banyak sebenarnya kita nak bercakap kebaikan ni. Tapi jangan fikir macam mana, kalau macam ni semua orang diam, minggu depan datang. Jadi saya tu sebenarnya lagi menyuruh Ustaz. Dia termasuk dalam nak bersoal takut. Nak soal takut. Nampak dia. Tak. Saya pernah mencuba diam seminggu Ustaz, saya demam. Masuk hospital, kena tahan masa my husband, my wife itu tidur dia. Dia diam apa ni? Demam kalau saya diam berhari tu. Karena sekali kalau saya diam, bukannya suami saya, lain demam kah? Tapi sebenarnya saya pernah masuk hospital juga. Okey. Jadi dia kata tak semestinya dia boleh macam-macam bentuk benda perkara-perkara yang dimasuk dalam kategori baik ini. Kadang-kadang baik ni ialah memberi ilmu kepada orang. Kalau misalnya kata dalam majlis kita ni, kadang-kadang tak semesti kita tak tahu. Kita juga disuruh bertanya kalau kita rasa orang lain tak tahu. Walaupun kita tahu. Betul. Macam tadi pasal ambok saja boleh berjurai. Macam itulah. Itu termasuk dalam tu kategori tu semua benda-benda perkataan-perkataan yang kita nak tapi nak perli panggil kan. Jadi boleh tak boleh? Macam itulah. Satu kali lah artinya kalau boleh. Jadi itu berjiran itu macam ipar saya. Jiran itu menambah rumah. Jadi dia punya atap itu masuk ke sini. Jadi kalau waktu hujan turun situ. Tak boleh. Itu termasuk. Harus sekarang tu berdiam atau tegur. Itu sebelah tu ada nanti. Kita akan tengok nanti. Detail nanti. Detail situ laju tu tak sampah tu. Contoh lagi yang ulama sebut kan, iaitu untuk mengeratkan silaturahim pun dia kata benda baik. Misalnya kata bergurau tanpa berlebih-lebih, itu pun termasuk dalam benda baik. Faham ke? Bergurau tapi jangan berlebihan dan tak berbohong, itu masuk dalam benda baik. Sebab Nabi pernah buat macam tu. Dia kata, faham tak? Sana macam ni dia kata, imagine kita semua ni diam semua, tak bercakap apa-apa. Apa dia akan jadi? Dia akan jadi macam hubungan tak bagus tak kita rasa macam tak mesra. Jadi untuk menambahkan kemesraan pun termasuk dalam yang baik dia kata. Faham? Cuma jangan berbohong, jangan melampau itulah kan. Yang prank-prank itu salah Ustaz. Apa dia? Orang dapat kejadian tu apa tu? Apa? Yang itu bergurau menyakitkan orang tu dah. Yang jadi artis tiba-tiba yang di jalan raya. Kita nak cari duit YouTube tu kot.
Dalam TV pun ada. Sifat dalam TV. Okey. Itu tak boleh lah. Nabi bergurau kan, dicerita contoh-contoh Nabi bergurau. Nabi jumpa orang tua, Nabi kata orang tua tak boleh masuk syurga. Perempuan tu pun menangis kan. Lepas tu Nabi kata, betul, awak nanti bila dah nak masuk syurga, awak kan ditukar jadi muda. Jadi 17. Betul lah. Memang ulama kata 17. Dia tak kata 17, dia sebut 17. Ada orang lagi kadang-kadang suka gurau. Sekali kadang-kadang gurauannya ni lebih bang. Kali bila kita macam menegur ke dia, katanya itu memang dia punya karakter. What can I do? Karakter boleh ubah kan? Tapi tanya karakternya tu memang sudah dia dapat, memang dia pun anugerah dari Allah ni lah. Okey. Karakter dia ada limit dia, karakter tu. Macam kata kita sebut tadi, Abu Bakar sifat macam ni, Umar sifat macam ni. Jadi misalnya kata ada seorang tu diam macam kata. Misalnya kata Hajah ni diam je dia. Contoh Hajah diam dia. Jadi kita tak perlu wajib dia berubah. Dia Hajah mesti kena berubah. Mesti kena. Tak wajib kan. Benda yang tak wajib. Jadi karakter tu pun setiap orang tu kena kontrol. Kalau karakter ni suka katakan apa ni, suka joke lah kata dia boleh joke tapi tak boleh lebih daripada had dan tak boleh menipu. Lampau tak boleh lah. Ataupun tak boleh lah. Itu dah kira melanggar syarak. Karakternya. So what can I do? Anugerah Allah rakunya. Kalau tak adalah apa ni, orang tu disuruh berubah. Kan? Menerima teguran apa? Orang memang menerima teguran kan? Itu masalah dia lah tu pun. Semua orang kena ubah. Apa yang tak betul dia mesti ubah. Tak kira lah dia sifat macam ni pun. Macam Umar juga kan. Kau Umar kata suka bunuh orang, suka macam-macam, sikit-sikit nak marah pada orang. Jadi Nabi tegur Umar kan. Umar kata elok-elok sikit awak ni. Aku tak bayar hutang, aku lambat bayar hutang. Ada seorang tu kami tak hutang, lepas tu dia tarik. Lepas tu merah kan kat sini kan. Lepas tu Umar pun nak bunuh orang tu. Umar dia kata, awak ni sepatutnya awak cakap pada aku, suruh bayar hutang. Cakap pada dia jangan buat macam tu. Sepatutnya ni awak kena bunuh orang je. Jadi Nabi nasihatlah dia. Jadi makna macam tu lah. Dia tak kena balance lah, tak boleh lebih daripada ni. Kalau bergurau tak boleh menipu. April Fool tak boleh lah kan kan menipu orang kan. Kalau perang-perang masuk menipu orang lah tu. Okey, memuliakan jiran. Wasiat mengenai jiran. Wasiat tu bukan wasiat bukan wasiat maknanya wasiat tu peringatan maknanya. Bukan harta ni, bukan. Maksud wasiat ni ialah peringatan kepada mengenai dengan jiran. Gitu Tapi dalam bahasa Arab dia guna wasiat Terdapat banyak hadis lain yang menceritakan tentang jiran. Antaranya wasiat Jibril kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam menyangka jiran boleh mewarisi harta selepas kematian baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada hadis macam tu. Nabi Jibril ni selalu kalau jumpa Nabi buat baik pada jiran buat baik pada jiran contoh macam tu Jadi sehingga Nabi fikir, jiran ni boleh dapat mewarisi harta aku ke? Seolah-olahnya bukan dapat mewarisi harta. Kerana apa? Kerana terlalu sangat Jibril mengingatkan Nabi tentang jiran. Bukan yang boleh mewarisi tapi seolah-olahnya gitu. Okey, itu nombor satu. Seterusnya Musangking saya nak jadi jiran aja. Ustaz nama durian. Makan. Larangan menyakiti jiran. Terdapat juga hadis yang melarang dari menyakiti jiran, menaikkan rumah lebih tinggi dari rumah jiran, dan membina sesuatu yang menutup angin ke rumah jiran. Dan samalah seperti itu. Yang buang sampah tadi, apa-apa kan. Yang kalau kita dalam kawasan ni, saya nak beli ayam, terpulang pada saya lah. Ayam Hajah tu menyebabkan habis lalat masuk dalam rumah orang sebelah. Tak boleh lah. Kita akan musnahkan reban dia. Macam kisah saya tadi sedar. Atapnya tu kan hujan kan. Jadi orang sebelah ni kira baik lah, kira tapi dia dirikan dinding. Dinding bata. Siapa dindingkan bata? Yang orang sebelah. Supaya yang sebelah ni kan air tak supaya air tak terkena. Dia naikkan. Jadi yang sebelah ni merasa
kalau dindingan tu naikkan, angin kurang masuk. Itu termasuklah tu. Itu macam mana kan angin tu. Jadi Dua-dua tu salah kalau ikutnya. dua-dua salah kan. Yang tu buat cucuk masuk dalam rumah orang salah. Buat angin tak masuk angin salah. Jadi dibuatnya dinding angin. Ya betul. Tinggi. Jadi orang sebelah. Jadi yang sebelah ni yang asalnya, yang atapnya asal, dia yang dah sabar, terus kemudian rumahnya dia dah masuk angin. Sebabnya jendela-jendelanya tu kan. Betul. Tapi yang sebelah ni masa hujan dan kena, dia bunyi-bunyi. Macam mana? Dia kena panggil duduk elok-elok dia berbincang kot. Aku Ustaz, kalau sekiranya pokok atau pokok atau ke sebelah kan? Apa dia? Pokok. Macam Lepas tu masuk buah sana. Macam saya terdapat rumah enggak. Lepas tu buah jatuh sebelah sana. Boleh tak cuma nanti Boleh ambil tak boleh ambil? Tak boleh ambil. tak boleh. Cuma rumah pokok masuk dalam tu kita boleh beritahu dia suruh potong suruh apa dia kawasan rumah saya, faham? Boleh. Tapi buah yang jatuh rumah saya, Bagi buah jatuh sebelah. Lebih bagus Bagi dia Pak. Bagi. itu kalau bincang elok-elok tak apa, halal mahal. Halal pahala. Tapi ikut asalnya tak boleh. Buah tu memang buah dia. Walaupun buah Dia tu punya jatuh. Walaupun jatuh dalam rumah kita, betul? Maksudnya bukan ambil, jatuh lah. Makan. Tak boleh juga. Minta izin kalau. Dia dua-dua tu masalah. Makan mahal tu orang pun masalah. Tanam pokok pergi mahal ke rumah orang pun masalah. Jadi kena bincang kot. Kecuali kalau sekiranya jiran cakap kalau macam saya dulu kan saya suka minta daun salam sebelah jiran. Tapi pernah cakap kalau kan mau je ambil saja. Jadi yang Tu boleh lah, betul. Okey. Supaya macam orang tanya soalan, kalau kita sewa rumah, di rumah tu dah ada pokok. Sayang juga. Siapa punya? Dia tengok kepada ni. Saya kata pokok lada. Dia dah tanam pokok lada penuh kan. Kita sewa rumah tu, lada berbuah. Boleh tak ambil lada tu? Ikutnya tak boleh lah. Bukan tanah. Sebab bukan kita punya. Tapi tu depend kepada apa ni dipanggil uruf pula kan. Okey. Kalau tanah tu bukan tanahnya, tanah kerajaan. Tak boleh juga. Tanah kerajaan pun kalau orang tu tanam, orang milik dia. Yang tanaman tu. Betul. Kan macam orang pindah-pindah rumah. Kalau government pindah rumah, pindah. Oh tu. Tapi still tanah dia, tu dia. Tanaman dia. Tanaman dia sebab dia tanam. Saya pernah berulang ke orang tanam. Tapi minta izin je lah. Mana kata kita orang beli sekarang. Betul, betul. Dia menyewa. Dia Tapi tu saya bertanam yang asal tinggal rumah. Okay, nanti kita akan nampaknya kena buat perbincangan tentang hukum. Okey, kita next boleh? Cara ihsan kepada jiran. Antaranya memberi hadiah. Ada hadis pasal hadiah ni, walaupun hadis tu tak kuat. Yang Hajar tanya tadi. Hadis tak memberi hadiah, tahaddu tahabbu. Nabi kata berhadiah-hadiahlah kamu akan berbaik, kasih sayang. Jadi hadis tu walaupun ulama kata tak berapa kuat, tapi boleh diamalkan, bagus ni. Memang betul kan kalau kita bagi hadiah ke orang walaupun kecil. Kemudian memberi salam. Kalau Ajah pergi belakang tu kan, ada tu kalau orang Islam lah. Kalau orang tak Islam boleh tak bagi salam? Good morning. Morning, ya betul. Sebab dalam Quran kata tahiyat memberi apa-apa yang kata-kata yang penghormatan gitu. Jadi kalau orang kafir tak boleh beri salam. Tapi kalau dia beri salam pada kita macam mana? Dia jawab waalaikum je. Waalaikum. Ya. Setengah ulama kata assalam tu ada kata boleh, tapi yang belakang tu tak boleh. Warahmatullahi wabarakatuh tu tak boleh. Ada yang kata macam tu. Banyaklah pendapat dalam bagi salam ni. InsyaAllah kita akan bincang pula satu hari tentang cara memberi salam. Dan perkara yang ya je. Belakang rumah saya kan, itu disewakan kepada orang rumah. Lepas tu dia berkebun ayam apa. Kerjanya tanam pisang. Lepas tu dia pindahlah. Tapi tuan punya tanah pisangnya masih berbuah. Sekali tuan tanah cakap ambillah kalau kami mau. Tapi bukan dia yang menanam. Siapa yang tanam? Orang menyewa. Cina. Orang yang menyewa sebelum tu tanam pokok pisang. Kemudian tu dia tak menyewa lagi. Tanah tu. Okey. Landlord cakap tu. Boleh tu insya-Allah. Pisang ni mana? Mati kan dia beranak lagi kan. Assalamualaikum bagi salam jiran ni. Kalau terjumpa saja kalau Ustaz ataupun kalau kita nampak di sana tu kan. Maksud berjumpa. Kalau kita pada
Ya. Dia di luar pun. Ataupun wasting. Dia ada di sana. Ah. Assalamualaikum. Dia baca tak? Saya dah tak ada kata. Aku boleh Di mana? Jangan kuat-kuat. Pakai mikrofon tak? Dia apa-apa ginilah aja. Dia kata dia punya tunya ialah maknanya tanda kita ni apa ni? Macam sama ada kat tangan ke boleh juga. Dia apa-apa perbuatan salam ni dia macam lebih pada doa kan. Tapi tak semestinya salam, kalau jauh dia pakai kat tangan. Yang penting tu kita macam menghargai apa? Menghargai kehadiran. Kita appreciate. Sama kita jumpa orang kalau dekat traffic light, betul. Kalau orang putih dia tekan signal 2 tu kan. Kalau kita potong kan, kita dibagi kita masuk, dia tekan tu. Terima kasih maksud dia. Saya mesti angkat tangan kan. Betul langgar ke depan jadi saya. Itu macam tu lah kan. Kita appreciate okey. Martabat jiran. Jiran Muslim mempunyai pertalian keluarga. Jiran begini bertertanggung pada mereka ke atas kita hak jiran, hak Islam dan kerabat. 3. Jadi maknanya jiran ada 3 jenis. Ni dalam hadis ada sebut kan. Maknanya jiran Muslim, lepas tu kalau dia Muslim, kerabat dan jiran. Ada dapat 3. Ada yang bukan Muslim tapi jiran dan kerabat. Ada juga dia bukan kerabat tapi jiran tapi tak Muslim. Dia ada 1. Boleh tak Jadi benda ada 3 benda lah. Kalau ada orang tu ada 3 ni, maka dia complete lah, set. Ada saudara kita tapi tinggal jauh di rimba, tu bukan jiran. Cuma dia tu ada 2 hak. Hak kerabat, hak Muslim. Kalau dia tu kerabat kita tapi bukan Muslim, mungkin kan. Contoh tak? Ada contoh tak Ada tak kan dia kerabat kita tapi bukan Muslim. Tapi bukan jiran kita, dia ada 1 kerabat. Kalau dia jiran kita, dia ada 2 tapi dia bukan Muslim. Macam tu. Jadi apa macam tu sudah ada 3 So dilihat yang macam itu. Ya, keutamaan tu diberi kepada yang dapat 3 dulu. Kalau kita ada sebiji durian je, kita nak beri musangking RM200. Beri pada orang yang ada 3 tadi tu. Gitu. Dia manis dalam guru makan Ya, betul. Guru last lah. Last lah. Memuliakan tetamu. Ini yang ketiga kan. Fal yukrim tetamu. Hukumnya adalah wajib dalam tempoh 3 hari. Tempoh wajib tu. Tapi ada sini berbeza pendapat ulama. Yang majoriti kata wajib. Sebab dulu kena imagine, dulu ni tak ada hotel. Kan? Jadi orang datang ke Mekah katakan. Dia orang asing. Mana ada hotel, nak tinggal di mana? Nak mandi di mana kan? Nak tidur tak, nak tidur tepi pandang tu, tepi Kaabah. Jadi sebab itulah dulu tamu ni sangat-sangat penting kita sambut. Sebab tu kan ada satu cerita siapa? Abu Zal. Pernah dengar? Itu dah baca tu kan Abu Zal tu. Abu Zal kan dia datang ke Mekah. Dia nak cari Nabi. Tapi pada masa tu Nabi ni dakwah masih rahsia-rahsia lagi. Jadi dia takut nak tanya orang. Jadi dia pergi termenung tepi Kaabah tu. Dia intai. Jadi sampai daripada pagi sampai malam. Tapi dia tak, of course lah dia ni orang asing. Kan? Jadi ada rupanya orang dia perhati nak cari Nabi. Rupanya ada orang perhati dia. Kan? Sayyidina Ali yang duk tengok dah dia ni. Mamat ni nak apa ni? Ni macam ni, pelik ni, dia bukan orang kampung ni gitu. Lepas tu kan petang dia pergi, dia offer kan, marilah tidur rumah aku. Tu berjiran macam tu dia. Orang zaman dulu. Kalau kita tak boleh lah. Malam tengok semua barang dah tak ada kan. Kunci kereta jeep pun hilang. Ni zaman sekarang. Tapi ni zaman dulu kan. Jadi maknanya nak cerita situ ialah hukum jiran ni dia kata wajib tu kita terima tamu. Contoh lagi macam Nabi Ibrahim ni kan. Nabi Ibrahim dalam Quran kan datang 3 orang malaikat tu. Macam menjumpai manusia tu kan.
Nabi Ibrahim ni sifat dia dipanggil Abu Daif, dia panggil Abu Daif. Daif itu Daif. Abu Daif. Bapak kepada tetamu. Betul. Ni Daif tadi, Daif. Ya, baik tetamu kuliner. Abu Daif sebab dia ni, dia kalau dia masak makanan, dia kata dia mesti kena cari orang untuk ajak makan. Jadi kalau isteri dia masak, dia cari orang. Mai makan dengan aku. Gitu. Dia tak boleh makan seorang. Yang masa malaikat tu dia masak kambing kan? Dia masak kambing. Kambing, anak kambing yang dibakar. Makan tak malaikat atau Ustaz? Malaikat tak makan. Tapi dia nak cerita macam mana dia macam tu, dia boleh ajak kan, ajak bertamu rumah dia. Sebab tu dia sebut daif dalam Quran tu, daif. Okey, jadi syarat dia wajib dia 3 hari, dia kata. Selepas 3 hari, yang Abu Zar itu 3 hari lah dengan Sayyidina Ali. Lepas tu Sayyidina Ali tanya dia. Okey, lepas 3 hari baru tanya. Jangan 1 hari awak datang sini buat apa? Dia akan mengganggu perasaan dia. Macam nak halau aku ni. Lepas 3 hari dia baru tanya, Abu Zar, aku tengok kau ni orang jauh. Kau datang ni gitu kan nak buat apa sini? Itu dia cerita. Panjang cerita, barulah dia bawa jumpa dengan Nabi. Lepas tu masuk Islam kan. Okey, lepas tu dia menjadi sunat. Lepas 3 hari dia menjadi sunat. Maknanya kalau lepas 3 hari nak okey, kalau sekarang dalam reality hotel macam mana? Mungkin kita tak di rumah tapi kita menghotelkan dia lah. Awak duduk kat Traders Inn saya macam itulah. Traders Inn, jangan duduk Empire. Betul lah kan, suasana tak sesuai. Zaman dulu dia lain sikit. Kalau dia keempat, keluarkan barang. Kesian. Ini sekarang ni kena balance lah antara ambil peluang dengan tu kan. Kadang-kadang orang ambil peluang pula lah Tentang kita baik, dia pun walau bagaimanapun ini terdapat khilaf pendapat lah. Detail tentang isu tamu, macam mana memuliakan tamu tu. Nabi SAW cerita memuliakan tetamu je. Yang pasal 3 hari tu ada dalam hadis. Tapi ulama beza pendapat sikit. Wajib ke, sunat ke, lepas 3 hari macam wajib lagi ke, itu banyaklah detail. Yang penting tu kita melaksanakan tu, yukrim daifahu tu, memuliakan. Macamlah memuliakan anak-anak yatim ke, memuliakan orang miskin ke, memuliakan orang minta sedekah kan Kalau tak muliakan macam mana? Buat apa sini? Kan. Siap jaga bawah tu kan tak? Kalau Ajah kata kan, letak itu guard kat situ kan, security bawah tu. Mana-mana nampak macam orang miskin minta sedekah, terajang Macam memulakan data bukan. Dia kan cuba cetaknya ada lagi tujuan apa. Datang ke tetamu ke rumah. Dia cerita-cerita. Bukan tadi bagi peluang lah. Mungkin 20 minit kayaknya. Tapi tahu-tahu setengah jam. Jadi kalau tanya ada kan dibuat lagi. Apa? Boleh beritahu? Dia ada dua pihak tu kena faham. Betul. Orang bertamu, dia tak boleh bertamu rumah orang. Time dia, orang kalau masa dia, betul. Jadi bolehkah tanya beritahu, maaf, saya kena ada acara lagi. Boleh, betul, boleh. Maaf, sila keluarlah. Saya sekarang nak keluar. Itu masalah cara bercakap dengan tamu semua tu kan itu nama dia fal yukrim, memuliakan. Maksudnya tak boleh bercakap kasar mana kan. Itu makna tidak memuliakan. Kalau tetamu kan datang ke rumah, macam sekarang masa hari raya. Saya kan mau ke rumah. Saya dapat saya ada di rumah. Boleh? Dia amalan para tabi'in dulu macam tu. Even dia ada cerita, ada satu kisah seorang tabi'in bukan sahabat, ada orang datang rumah dia. Dia ada amah macam itulah, amah orang rumah pembantu rumah. Jadi dia masa tu dia nak tidur, dia kata. Jadi pembantu rumah tu datang beritahulah, ni ada orang datang ketuk pintu. Beritahu dia tu, cuba tengok di masjid. Wording dia tu, dia guna wording tu, ulama-ulama kata boleh bercakap menggunakan satu ayat yang bukan menipu, tapi sebenarnya tak nak dia tu datang. Faham? Dia macam ni, dia kata macam ni dalam tu ayat tu, dia kata cuba beritahu kepada tamu tu, cuba tengok di masjid. Let's say kata saya lupa nama dia tu, nama sebenarnya kata nama Hussein lah kata. Dia ada di rumah atau?
Dia tak nak beritahu. Kalau dia kata tak ada di rumah, dia menipu, bohong. Jadi dia beritahu, dia kata Syekh Hussein cuba tengok di masjid. Dengan sendirinya Disuruh cari di masjid. Betul. Dia kata situ ulama punya itulah. Dia kata ialah boleh kita kalau kita tidak suka menerima seseorang ataupun masa tidak sesuai, itu kita boleh mengatakan satu perkataan yang tak boleh menipu. Cuma dia bukan boleh faham macam-macam kan. Cuba tengok di masjid. Oh mungkin Syekh tu duduk di masjid kot. Dia tak menipu. Tu tahu je tu dia tidur. Orang tak tahu cerita ni. Siapa yang tahu? Amah tu memanglah tahu. Tapi dia minta supaya Amah tu beritahu kepada tu, cuba cari Syekh tu di masjid. Bukan dia beritahu kepada Amah tu dia tidur. Faham tak? Kepada tetamu, faham? pesanannya Dia panggil dalam bahasa Arab tu, dia satu kazib dia panggil. Kazibun tu menipu. Kazibun kata dia tak ada di rumah. Syekh Hussein tak ada di rumah. Itu menipu. Satu lagi dipanggil tauriyah, dipanggil gitu. Tauriyah ni you cakap satu benda yang boleh macam-macam makna. Sama-sama macam tu. Dia ada cerita macam ni. Zaman Nabi dulu, Nabi masih hijrah, dia berjalan 4 orang Nabi. Nabi, Abu Bakar, Amir bin Fuhairah, hamba kepada tu. Kemudian seorang lagi Abdullah bin Uraikid. Abdullah bin Uraikid itu tukang tunjuk jalan. Sebab kan jalan hijrah hijrah 12 hari. Tiba-tiba di tengah-tengah jalan tu berjumpa dengan orang Badui. Orang semua pada masa tu tengah cari ni Muhammad ni. Sebab apa? Akan dapat 100 ekor unta. Kalau dapat wanted wanted life ni kan. Jadi ya betul. Jadi lepas tu jumpa orang Badui. Orang Badui tu pun nak cari Muhammad juga sebenarnya. Kalau dapat, dia dapatlah 100 ekor unta. Banyak 100 ekor unta 1 juta tu Sekarang ni, hari ni harga dia 100 dinar, 1000 dinar. Jadi jumpa tu 4 orang berjalan tu, dia kenal Abu Bakar tapi tak kenal Nabi. Jadi dia tanya, siapa ni? Siapa belakang awak tu? Oh ni, kata penunjuk jalan. Dia kata. Oh penunjuk jalan, okeylah penunjuk jalan. Mana orang tunjuk jalan lah. Lepas tu dah jalan tu, orang tu dah tak ada dah. Dia pun Nabi tanya dia, kau kata aku penunjuk jalan? Aku bukan penunjuk jalan kau. Tak, dia kata jalan menuju ke akhirat. Betul, jalan kebenaran dia kata. Hadini tariq. Jadi tu nama dia benda ni. Dia ada satu lagi kes juga masa Nabi di perang Badar. Sama juga. Nabi berjalan dengan Abu Bakar. Ni masa perang Badar, sebelum perang Badar. Jadi dia meraung lah, pusing, merayau, cari tempat kawasan air mana kan. Nabi dengan Abu Bakar berjalan, jumpa seorang Badui juga. Badui tanya, awak ni daripada mana? Badui tanya. Abu Bakar kata, kami dari air. Air ni maksud, dia kata, nahnu minal ma', dia kata, daripada air. Orang Badui ni, air ni, dia bukan menjadi tempat yang ada air. Jadi lepas daripada tu, orang Badui tu dah lari dah. Tanya, Nabi tanya dia, kamu cakap kita daripada air? Yelah, memang daripada air mani kan? Jadi tu nama dia, dia gunakan bahasa yang tu kalau dia Bahasa yang dia menipu. ya. Tapi dah habis. Ya betul. Dia boleh beri banyak makna. Tapi tu Nuriyah tu, Kazib. Dia kazib satu, dia tauriyah satu dia panggil. Tauriyah. Tauriyah ni ialah memberi kata-kata yang mensama-samakan. Tapi ni tidak digalakkan ni. Bukan disuruh buat macam tu, hari-hari buat macam tu kan. Ya, kalau orang cari tahu kan kau ni bukan. Ni kalau kes terpaksa dalam keadaan yang itulah, dia kata sebab apa, takut kadang-kadang dia jadi macam ni. Dia jadi macam ni jadi dosa kan. Okey. Masih ada lagi cerita Amah tadi Pak. Apa dia? Cari di masjid tadi Pak. Amah tu kira berbohong. Amah tu. Sebab dia tahu bosnya ada di masjid. Tak, sebab dia kata, ulama kata situ, dia kata cuba tengok di masjid. Dia tak kata dia tak ada di sini. Disuruhnya Amah. Ajar tak puas hati lagi, tak apa ajar. Artinya mungkin boleh tengok masjid petang dengan lancar Dia tak kata dia pergi ke masjid. Kalau dia kata dia pergi ke masjid,
Dia jadi bohong. Cuba tengok di masjid. Maknanya awak pergilah cari di masjid tu. Seolah-olah apa sudah tahu yang ada di dalam rumah tu. Betul. Tapi Ustaz, saya pernah didatangi ibu seseorang nanti, pasal anak-anak. Ya, ya. Kami ada beberapa kali sebenarnya kan menyelamatkan anak-anak kan, dia tahu di Islam kayak kan. Saya sama di kesana lah ni kononnya. Sekali rumahnya ternyata rumahnya dekat sini. Sekali mamanya datang dia ke saya. Mamanya ni pun macam ada sikit stres kan, macam menyerang saya kan. Jadi waktu dia datang ke sini kan. Pasal orang diserangnya nih. Dia takut. Kita diserangnya. Diserangnya. Sekali kan yang menyerangnya macam saya nampak pun semacam saja orang. Tapi saya berbohong juga akhirnya. Saya minta saya akan jalan apa. Pasal saya indah sanggup menghadapi dia, stres saya. Okey. Akan jalan. Sebenarnya saya akan jalan. Saya Nak jalan lah. Itu jalan betul-betul lah. Saya malas pada yang dia. Ayolah. Supaya tak berbohong, ada jalan lah lepas tu. Jalan betul-betul lah. Jalan sekejap pusing, patah balik. Saya cakap minta tolong saya macam bulu-bulukan jalan. Tapi jalankanlah. Saya cuma beritahu yang berjalan, jalankan sekejap. Tapi dia berjalan, berusaha. Sepatutnya eloknya hanya berjalan lah. Pergilah. Pergi pusing rimba balik semula. Ini termasuk saya. Tapi saya mau tahu kan supaya akan datang kalau ada salah saya buat lagi kan. Betternya macam tu, buat betul-betul. Kalau kata nak berjalan, jalan lah. Tapi berjalan ke mana? Jalan buat apa? Tapi bukan dirasa kau baju, bukan baju dulu. Ya bukan macam itu untuk mengelakkan. Betul. Dia macam Imam Nawawi ke Imam Al-Ghazali, dia ada sebut lagi. Dia kata ada 6 keadaan di mana kita boleh berbohong. Ada pula. Ada kes lain pula. Ini bukanlah maknanya totally 100% tak boleh. Ada kadang-kadang keadaan-keadaan yang boleh. Di mahkamah. Contoh kata, di mahkamah tu mengumpat nama dia. Dia mengumpat ada bab lain pula. Mengumpat boleh mengumpat dalam 6 perkara, boleh. Ini yang berbohong pula ni. Contoh dia sebut ulama kata untuk menyelamatkan orang yang dizalimi. Mungkin saya rasa Hajah kalau kita cerita detail kan, mungkin ada benda-benda tu kan. Ulama sebut ini kata kalau ada orang datang lari, lepas tu dia minta berlindung rumah kita, boleh tak saya nak minta, ada orang kejar saya kata. Pencuri, perompak ke apa kan orang jahat. Lepas tu kita pun masuk, dia pun sembunyilah dalam tandas tu. Lepas kerjaan datang pula, mari orang samsing lah. Gangster, sadu-sadu semua kan. Mari. Ada ayah? Ada tak tadi? Nampak tak tadi? Nampak apa pula ni? What are you talking about then? Okay. Contoh kata kan. Dia pun okey, thank you jaga diri. Contoh lah kan. Dia pun jalan. Dia pun jalan jalan ajar kata keluar. Rupa memang betul lah tu, memang gangster yang tadi tu, memang gangster. Nak zalimi orang tu. Jadi berbohong kan. Mana aku nampak, mana ada. Awak ni mana ada, tak ada sini. Itu bohong tu, memang clearly bohong tu, bukan main-main tu. Itu boleh, wajib berbohong tu. Tapi kalau polis yang datang mesti beri. Itu boleh tak boleh ke? Kalau polis tu kena beri apa dia betul tu ada dalam tu, ambil. Itu bukan dizalimi kan. Itu dia yang zalim. Orang tu zalim. Kita selamatkan orang yang zalim pula. Tapi dia kadang-kadang ibu bapa menyelamatkan anaknya. Boleh datang. Itu ibu bapa tak betul. Ibu bapa pun. Yang 9 orang. Okey dah, seterusnya. Okey sudah aja. Ya tak. Tahu sudah kan? Sudah. Sebenarnya terdapat dalam hadis satu, iman terkait langsung dengan kehidupan sehari-hari. Betul. Kedua, Islam menyeru kepada sesuatu yang dapat menumbuhkan rasa cinta dan kasih di kalangan individu masyarakat Muslim. Tiga, termasuk dalam kesempurnaan iman adalah perkataan yang baik dan diam dari selainnya. Nya tu apa? Selain daripada nya tu apa nya? Daripada baik. Diam dari selain daripada yang baik. Itu. Berlebih-lebihan dalam pembicaraan dapat menyebabkan kehancuran, sedangkan menjaga pembicaraan merupakan jalan keselamatan.
Islam sangat menjaga agar seorang Muslim berbicara apa yang bermanfaat dan mencegah perkataan yang diharamkan dalam setiap keadaan. Jangan memperbanyak pembicaraan yang diperbolehkan, yakni harus, kerana hal tersebut dapat menyeret kepada perbuatan yang diharamkan atau yang makruh. Yang tadi tu apa tu? Yang bawah tu kita, yang tadilah misalnya kata kan, memang benda tu harus, tapi jangan banyak sangat, jangan melampau ni. Jangan over. Yang over, ya betul, macam bergurau tadi kan, over sangat takut dibawa pada masuk ke area haram. Tapi kadang kalau ada Bible macam mengantuk, jangan boring kan. Itu dia masuk dalam benda yang memesrakan, dia panggil memesrakan tu sunat. Jangan serius saja boring. Betul. Tujuan termasuk kesempurnaan iman adalah menghormati tetangganya dan mengambil beras tentang mereka serta tidak menyakitinya. 8. Wajib bercakap ketika diperlukan, khususnya jika bertujuan menerangkan yang hak dan beramal ma'ruf nahi mungkar. Itu wajib itu, bukan sunat tu. Wajib. Wajib. Maknanya kalau tak buat macam tadi nasihat, bersyubhat je. 9. Memuliakan tamu termasuk di antara kemuliaan akhlak dan petanda komitmennya terhadap syariat Islam. 10. Anjuran untuk mempergauli orang lain dengan baik. Wallahu a'lam bissawab. Jadi kita tutuplah ke lain-lain hal. Khususkan Ada pertanyaan lagi? Saya buat bertanya, bukan bertanya tapi sharing. Tapi tempat diceritakan ini mungkin ada soalan juga. Ada tu kita jumpa misalnya di luar restoran. Masa tu ada kucing di luar tu. Kucing tu macam dia jadi dapur kan, termerati kok untuk kanan tu kan. Belikan tak ayam seketul, potong-potong taruh di luar. Tiba-tiba ada seorang tu macam yang sikit, macam dia lurus ke dah. Dia juga dia berbaju ya orang tu. Lurus ya, kurang sikit kurang. Sekali tiba-tiba di kandangnya setelah kucing makan, di kandangnya notok tak, di kandangnya lebih makan tu. Di kandangnya bagas kucing makan. Sudah tu terpelanting ayam tu ke aku melihat merhatikan. Pasal tu dia masuk ke dalam, dia ganya orang ni kan, kita ada satu grup meja tu pen. Orang ni dia mau melayan lah. Dia mau melayan kerja ni kan. So nampak pun dia tu macam kelaparan tapi macam orang dia lurus lah. Sekali keluar ya, dicarinya yang di kandangnya tu, dia makannya. Dia makan? Ayam makan. Aku realize macam something wrong lah ya. So, sianya? Belikan tunggu dulu ni aku belikan kita makanan. Sudah tu Ustaz belikanlah tapau ke dia, balik ke dia. Duduk dia macam mana? Yang kan aku tanya soalan lagi. Di dalam kedai ke dalam luar kedai? Di luar kedai. Aku balik makanan dapat minuman lah. Happy unjur-unjur di luar kedai. Masa tu di lantai. Di lantai juga. Untuk betul kita jangan tu terima kasih. Nikut banyak makan kita sekarang sekalinya banyak. Nikut patu sini kita tu ada batu dia bikin basah. Batu batak. Nak memberi kau. Sekali soalan aku di sini dia belinya aku batu dia puting. Batu batu break tu. Batu bagi dia naya. Break di sini tu dia beli di bawahnya ada sini batu tu. Dia nanya. Buat ni untuk apa ni? Ni untuk rantai. Buah rantai ada. Buah rantai pasal batu bandar batu simen basah. Sekali masa tu aku punya reaction macam senyum lah. Itu bawa balik dia. Soalan aku Ustaz. Masa tu aku geliati bawa batu tu kan. Dia jadikan rantai. Buah rantai. Kau ambil pulang. Dia berfikir kau apa hukum petani awakan. Bila aku geliati satu bagi batu. Kau ambil pulang. Yang kedua apa kau macam orang dah berjulia tu adakah kata ni boleh kata macam mengikut orang yang macam dalam satu meja tu ia dah mau melayankan untuk cuma ni kau saya minta duit betul akhirnya okey tapi aku bertanya Ustaz macam mana melayani orang macam mana ni betul yang tadi tu beri makanan ya betul tapi yang dia lurus ni orang yang tak lurus pun nak makan juga kan lapar juga kan tapi kalau petani jadi orang
tua tadi tu, yang dalam meja tu, kata ni miskin Dayan bah. Dia ginilah, kalau orang-orang macam tu lah, tak kira lah ataupun orang miskin ke, orang minta tolong ke dia satu kita tolong, yang paling bagusnya kita tolong dia lah. Yang keduanya kita tak tolong tapi kita diam je, jangan buat perkara dipanggil dalam Quran kata al-mannu wal azza. Dia kata mannu wal azza ni nombor satu, mannu ni kita ungkit, kita beri, ambil. Nasib baik aku bagi kat kau, kalau aku tak bagi mati kau. Beri, itu nama dia mannu. Azza ni menyakitkan tapi tak beri pun. Apa kau ni menyibuk orang kedai ni, jauh. Itu satu lagi, kita ni apa ni yang macam tadi kan, diam je kan, tak beri, tak cakap apa, tak ada mannu, tak ada azza tapi tak beri. Yang terakhir habis kan, 3 kan, 3. Jadi mana yang paling bagus? Yang paling bagus yang nombor 1, kita beri dan kita tolonglah dia. Yang kedua bagus, kita diam je, tak nak bantu. Jangan macam kita makan kan, kadang-kadang ada orang datang ke meja. Kalau tempat saya biasa macam tu kan, dia datang minta kan, dia jual barang, jual kerupuk ikut lah kan, dia pusing, beli barang kata kan. Jadi kalau kita tak nak beli, kita buat diam je kan, terima kasih, tak apa. Tapi yang tak boleh tu yang ketiga tu, dipanggil mannu wal azza. Maknanya kita, sama ada kita beri dan kita ungkit ataupun kita sakitkan hati dia dengan tak beri. Itu tak boleh. Okey. Tapi yang macam yang membagi aku bantuan tu, ya wajib diterima. Tapi aku supaya dia jatuh hati Itu saya tak tahu lah. Macam mana nak buat rantai, macam mana batu beri? Batu tu dia punya ke? Okey, insya-Allah kita tutup dulu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Rabbana la tada' lana zamban illa ghafartah wa la daynan illa qadaitah wa la hamman illa farajtah wa la maridan illa syafaitah wa la hajatan min hawaijid dunya wal akhirah ya laka ridan wa lana fiha salah illa qadaitah wa yassartah ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Ustaz, nanti yang bohong itu Ustaz beritahu satu saja, 5 bandung menggunakan. Oh bukan ajar cari. Ajar cari kan nanti beritahu 5 lagi.